Siapa sangka, di sebalik kemajuan yang dikecapi negara Jerman sekarang, berlaku satu tragedi yang mungkin tidak dapat dilupakan oleh dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Aizat dan hari ini saya akan resensikan sebuah buku di bawah siri Pencerahan Selangor. Untuk anda yang mungkin baru pertama kali dengar, Siri Pencerahan Selangor merupakan salah satu inisiatif yang dilakukan oleh Kerajaan Negeri Selangor melalui IBDE ataupun Inisiatif Buku Darul Ihsan. IBDE merupakan satu usaha untuk menterjemahkan karya-karya antarabangsa kepada bahasa Melayu. Antara karya antarabangsa yang telah diterjemahkan di bawah Siri Pencerahan Selangor dan Inisiatif Buku Darul Ihsan ini adalah The Anatomy of Revolution hasil karya Krim Brinton dan An Imam in Paris hasil nukilan Daniel L. Newman. Jadi, buku yang saya akan resensikan pada hari ini adalah sebuah buku baru di bawah Siri Pencerahan Selangor, iaitu Diari Seorang Gadis. Buku Diari Seorang Gadis ini adalah sebuah buku yang diterjemahkan oleh Puspawati Rosman daripada buku asalnya iaitu The Diary of a Young Girl. Buku yang diterbitkan oleh IBDE Ilham Sdn Bhd ini mempunyai sebanyak 241 muka surat dan cetakan pertamanya adalah pada tahun 2020. Kalau anda nak tahu, buku Diari Seorang Gadis ini merupakan catatan diari seorang gadis berbangsa Yahudi bernama Anne Frank yang tinggal bersama keluarganya di Belanda. Kisah bermula apabila Anne Frank menerima hadiah sebuah diari sewaktu menyambut ulang tahun kelahirannya yang ke-13 pada 14 Jun 1942. Malangnya, pada tahun 1942 adalah tahun berlakunya Perang Dunia Kedua dan juga merupakan tahun kemuncak di mana tentera-tentera Nazi Jerman pimpinan Adolf Hitler memburu dan membunuh orang-orang berbangsa Yahudi. Ketika saudara perempuan Anne iaitu Margaret menerima surat panggilan untuk melaporkan diri ke kem tahanan untuk menjadi seorang buruh paksa, mereka sekeluarga membuat keputusan untuk melarikan diri ke sebuah tempat persembunyian yang tidak dapat dikesan oleh tentera-tentera Nazi Jerman. Sewaktu berada di tempat persembunyian inilah, Anne mencatat dan menulis segala apa yang berlaku ke dalam diarinya yang diberi nama sebagai Kitty. Buku Diari Seorang Gadis ini tidak dibahagikan mengikut bab, namun dibahagikan mengikut tarikh dan tahun. Garis masa catatan Anne Frank bermula pada tahun 1942 dan berhenti begitu saja pada tahun 1944 disebabkan tentera-tentera Nazi telah menjumpai tempat persembunyian Anne sekeluarga. Di bahagian penutup buku ini ada diceritakan bagaimana mereka sekeluarga ditahan dan hampir kesemua daripada mereka meninggal dunia di kem tahanan kecuali ayah kepada Anne Frank iaitu Otto Frank. Selepas Perang Dunia Kedua tamat pada tahun 1945, Otto Frank kembali semula ke tempat persembunyian dan ketika inilah beliau terjumpa dengan diari tulisan tangan anaknya iaitu Anne dan beliau membuat keputusan untuk membuat salinan diari tersebut lalu mengedarkannya kepada orang ramai sebagai tanda memperingati ahli keluarganya yang terkorban sewaktu berada di kem tahanan. Sehinggalah ke hari ini, catatan diari Anne Frank telah diterjemahkan ke 70 bahasa dan buat pertama kalinya, diari terkenal itu diterbitkan dalam edisi bahasa Melayu melalui Siri Pencerahan Selangor dan Inisiatif Buku Darul Ihsan iaitu Diari Seorang Gadis. Apa yang menariknya tentang buku Diari Seorang Gadis ini ialah Anne Frank menceritakan secara terperinci bagaimana kehidupan mereka sekeluarga ketika berada di tempat persembunyian dan beliau turut menceritakan tentang apa yang berlaku terhadap bangsa-bangsa Yahudi yang lain. Anne Frank juga turut menceritakan bagaimana diskriminasi yang berlaku terhadap bangsa-bangsa Yahudi apabila mereka tidak dibenarkan untuk keluar pada waktu malam, mereka tidak dibenarkan untuk menaiki pengangkutan awam dan sekiranya mereka melawan, mereka akan dibunuh begitu saja. Sejujurnya, buku Diari Seorang Gadis ini adalah sebuah buku yang bermain dengan emosi pembacanya sebab walaupun Anne Frank cuba menggambarkan dirinya sebagai seorang anak gadis yang gembira ketika berada di tempat persembunyian,
Namun pembaca dapat mengetahui bahawa jauh di sudut hati Anne Frank, beliau berasa sangat takut dan sedih akan apa yang berlaku terhadap keluarganya dan bangsa-bangsa Yahudi yang lain. Secara peribadinya, saya rasakan buku Diari Seorang Gadis ini adalah sebuah buku yang sesuai untuk semua lapisan umur sebab teknik penceritaan yang digunakannya boleh dikategorikan sebagai santai dan pembawaannya tidak terlalu berat. Bahasa Melayu yang diterjemahkan juga mudah difahami dan yang paling penting syarat dengan mesej moral yang boleh dihayati oleh pembaca. Bermula dari helaian pertama sehinggalah ke helaian terakhir, terlalu banyak pengajaran yang boleh dijadikan iktibar oleh pembaca. Salah satunya apabila Anne Frank acap kali menekankan bahawa walaupun kita berbeza bangsa, agama maupun ideologi, kita semua mempunyai hak untuk dilayan secara sama rata. Jadi kalau anda berminat untuk mengetahui dengan lebih lanjut lagi tentang catatan Anne Frank ketika beliau berada di tempat persembunyian selama 2 tahun, anda boleh dapatkan buku Diari Seorang Gadis, salah satu buku di bawah siri Pencerahan Selangor di ibde.com, ataupun anda boleh dapatkan buku Diari Seorang Gadis ini di kedai-kedai buku yang berdekatan. Saya yakin dan pasti anda tidak akan bosan membaca buku ini sebab anda akan dibawa menyelami satu era yang dikenali sebagai era Holocaust, iaitu era di mana pembunuhan beramai-ramai dilakukan oleh tentera Nazi daripada sudut pandang seorang anak gadis berumur 13 tahun. Salah satu hasrat Anne Frank yang dicatatnya dalam diari ini adalah beliau mahu dikenang walaupun selepas mati. Itu saja resensi daripada saya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.